Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salam Laim Hurairah Nia Nusaibah Nuzia Sudin di Insta, dan juga sahabat dekat Facebook pada waktu ini. Begitu juga sahabat dekat TikTok. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Ya, tolong jemput sesahabat kita yang lain, moga ada manfaat dalam perkongsian pada pagi ini. Pagi ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk menungi satu surah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Bahkan semua surah daripada Al-Quran itu Nabi mencintai untuk membacanya. Zamri Qadir, ya. Zira, Salan, Najmul Muhammad, Ajul Muhammad, Muhammad Hanif Khalid, baik, sahabat kat TikTok Yasmin Latif, sahabat kat Facebook Ustaz Nulis, Aimi Aziz, Hijrah biiznillah. Terima kasih semua yang hadir pada pagi ni. Surah yang dimaksudkan itu surah Al-Isra. Bagi tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang kelima, ya, muka surat 331. Topik ini penting sangat kerana kehidupan kita pada ini, la samahallah la qadarullah, banyak terkait dengan perkara semikian, terdedah kepada perkara semikian. Kita, anak kita dan juga keturunan kita, moga Allah selamatkan daripada fitnah ni. Ayat dimaksudkan ayat 100, ayat pada muka surat 331 ni, ayat 32. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah berfirman, janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu merupakan satu perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Allah SWT berfirman, dia melarang hamba-Nya buat zina dan mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang membawa kepada perbuatan zina. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguhnya zina itu merupakan satu perbuatan yang keji, iaitu satu perbuatan dosa besar dan satu yang jalan yang buruk. Dia merupakan seburuk-buruk jalan dan seburuk-buruk sifat. Baik, tuan-tuan, ini merupakan surah yang Nabi Umar untuk baca, iaitu surah Al-Isra. Cikri, Al-Wasalan, Amin Syifa, Yasmin Latif. Ini malangnya manusia tidak malu untuk mendedahkan perkara-perkara yang bersifat dalam kelambu kepada orang ramai, hanyalah untuk mendapat secervis dunia yang fana ni, untuk dijual produk yang nak dijual, menceritakan perkara-perkara apa sahaja yang boleh menarik perhatian orang ramai untuk ke arahnya, dia akan lakukan. Tuan-tuan, cuba kita lihat ni dalam kitab yang karang oleh Fadilatul Syekh, Syekhuna, guru kami Datuk Dr. Abu Anas Al-Madani, ya, dalam buku beliau bertajuk Keindahan Islam. Buku cetakan semula ni, ada perkara-perkara yang dibincangkan. Kita lihat semua, ya. Muhammad Nur Abdul Rahim, Fadli Ahmad Salan, Ayah Sharifah Fazan yang mulia, ya. Sahabat yang mulia Allah sekalian. Zina merupakan satu dosa besar, kemungkaran yang sangat keji. Dia merupakan perbuatan yang kotor lagi terkutuk. Allah telah mengharamkannya. Manusia ayat yang telah kita bacakan tadi, implikasi buatan zina terlalu banyak. Di sini dipecahkan kepada 3 bahagian, iaitu pertama, mudarat di sudut agama, mudarat di sudut diri, dan mudarat kepada masyarakat. Baik, kesan zina terhadap agama, Allah telah mengharamkan perkara-perkara ini kerana dia membencinya. Selepas Allah berfirman menyebut beberapa perkara yang haram, termasuk antaranya zina, lalu dia berfirman, kullu zalika kana sayyuhu 'inda rabbika makruha. Semua perbuatan itu dibenci oleh Tuhanmu. Kesan daripada perbuatan zina ni kepada agama seseorang, tuan-tuan, yang pertama sekali, iman akan menyebabkan iman menjadi lemah. Sebenarnya iman menjadi kuat dengan sebab amal salih yang kita lakukan, ya. Aziz Ayub, Al-Masalan, Muhammad Saimi, Barakallahu Fikum, semua sahabat hadir, Luis Faiz, Hafsaz Sahari, Al-Masalan. Zina adalah seburuk-buruk dosa, seburuk-buruk perbuatan yang keji. Maka perbuatan zina akan melenyapkan cahaya iman dan melemahkan iman dalam hati. Iman pelakunya pula diimbangi mungkin akan hilang keseluruhannya. Kerana Nabi telah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seseorang pezina itu melainkan waktu dia berzina iman sudah tiada daripada dirinya. Ini bahayanya buatan dosa-dosa besar yang dilakukan, termasuk mencuri, begitu juga ya, minum arak. Maka ketika pelaku dosa-dosa besar ini melakukannya, Abdul Rahman, maka akan mengakibatkan iman hilang daripada dirinya. Tuan-tuan, jadi bila iman tidak ada dalam dirinya, menyebabkan percaturan, tindak tanduk seseorang itu di luar kawalan. Kita mendengar kisah-kisah yang menyayat hati pada ini berlaku pada budak, pada orang perempuan, pada isteri,
pada orang lebih tua. Ini semua kesan daripada iman yang tidak ada dalam hati tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Kalau orang kafir itu satu hal lah, tapi kalau dilakukan oleh orang beriman, ternyata iman sudah tiada dirinya. Kalau tak, macam mana dia boleh buat perbuatan yang keji, yang pelik itu tuan-tuan ya. Baik, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 68 hingga 70, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. Orang yang tidak menyembah Tuhan selain daripada Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan perbuatan itu, saya dia mendapat balasan dosanya, iaitu dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat. Dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang yang bertaubat. Nampak ayat ke-100, ayat ke-68 hingga 70 surah Al-Furqan ini menyenaraikan sifat golongan ataupun sikap ataupun tabiat yang menyebabkan seseorang itu mendapat kemurkaan daripada Allah SWT. Satu daripadanya ya, Masyidah Khalid Syukri Aqwa, adalah perbuatan zina. Baik, kita lihat seterusnya. Apakah implikasi zina ini kepada masyarakat pula? Implikasinya sangat banyak. Antaranya, zina dapat meruntuhkan institusi kekeluargaan yang harmoni. Ini berlaku dalam beberapa sudut. Yang pertama, seorang suami yang sentiasa melakukan perbuatan zina akan hilang keinginan terhadap isterinya sendiri. Tengoknya kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, seseorang yang mengawal matanya daripada melihat benda yang haram, innaka lan tada'a syai'an lillah illa baddalakallahu laka ma huwa khairun laka minhu. Sesiapa yang meninggalkan satu perkara itu kerana Allah, maka nescaya Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang ditinggalkannya itu. Jadi kesan daripada melihat yang haram ni tuan-tuan, Allah akan beri keseronokan kepada seseorang dalam keimanannya, kesuburan iman. Kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, seorang lelaki yang melakukan perbuatan haram di luar, baik melihat, memegang atau melakukan perbuatan-perbuatan haram itu, Allah akan hilangkan kelazatan untuknya dalam perhubungan yang halal bersama dengan isterinya. Dan begitu juga Allah akan memberikan kekuatan kepada orang untuk melakukan perhubungan suami isteri ini. Kelazatannya, keseronokannya melebihi orang yang telah pun terlibat melakukan perkara-perkara yang haram di luar. Kata-kata ni ada asasnya tuan-tuan, kerana dalam kata-kata Ubay bin Ka'ab tadi ataupun Ibrahim Adham, ini innaka lan tada'a syai'an lillahi illa badalakallahu bima huwa khairul laka minhu. Kamu tidak meninggalkan satu perkara pun kerana Allah, ikhlas kerana Allah, sabar ya, melainkan Allah setelah pasti menggantikan untukmu dalam apa yang kamu tinggalkan tu satu yang lebih baik daripada ini. Nampak tak? Ya, kata-kata ni asasnya sangat kuat. Kerana bila seseorang itu meninggalkan satu perkara, walaupun perkara itu menyeronokkan, mengembirakan, dia meninggalkan pula ikhlas kerana Allah, maka pasti Allah akan menggantikan untuknya di dunia lagi atas kesungguhannya itu perkara yang lebih baik daripadanya. Satu daripadanya tuan-tuan, seperti kata Ibn Hajar tadi, bila seorang terlibat melakukan perkara yang haram di dunia dalam perbuatan-perbuatan yang fahisyah ini, maka Allah pastikan menggantikan untuknya satu nikmat yang berkekalan, berterusan, iaitulah bersama dengan isinya yang halal. Baik. Lalu bila suami melakukan perbuatan zina ini, dia hilang keinginan kepada isteri, dia menyebabkan timbulnya perasaan benci antara kedua-duanya, dan isteri merasakan ia tidak diperlukan lagi, manakala suami merasakan isterinya satu beban terhadap hidupnya dan halangan yang mencapai kepuasan dan kemahuannya. Dengar tu, bahaya tuan-tuan. Asmani Ahmad, Ahlan wa sahlan ke Asma Daud. Ni sebarkanlah video ni kepada orang keliling kita yang berpotensi untuk melakukan perbuatan yang haram ni tuan-tuan. Tanpa perlu kita untuk menghamburkan kata-kata penghinaan mereka, tapi beritahu mereka dia seluruh fakta tentang apa yang kesan daripada perbuatan yang haram ini tuan-tuan. Yang kedua, jika sisi mengetahui perbuatan ini, dia akan ditimpa duka cita dan kemurungan. Lalu terbukalah segala pintu permasalahan sama suami isteri yang tidak ada penghujungnya, melainkan dengan cara si suami bertaubat daripada perbuatannya. Taubat dan bersungguh-sungguh untuk membaiki dirinya. Tentulah satu benda yang sangat mengaibkan kalau seorang suami yang berkahwin dengan seorang perempuan, seorang suami yang telah pun berjumpa dengan ayah ibu isteri ini, minta untuk berkahwin dengannya, diadakan perkahwinan pula, ramai orang datang sambut,
tiba-tiba si suami ini terpaksa mengaku pada isinya bahawa dia terlibat melakukan perbuatan yang haram ini. Tentulah hilang rasa kasih sayang, penghormatan, penghargaan di antara mereka, tuan-tuan ya. Manakala sekiranya buat perlakuan zina itu daripada pihak isteri, maka ia satu kebinasaan yang sangat besar, kemusnahan yang hakiki, kerana seorang perempuan lebih kuat sentimennya dan lebih lemah daya tahannya. Maka kadang-kadang dia boleh terpedaya di sebalik perbuatannya itu. Inilah satu kebinasaan terhadap diri dan keluarganya. Dia juga akan menimpakan atas dirinya, keluarga dan anak-anaknya keburukan yang tak diketahui kesudahannya, melainkan Allah saja. Kalau orang perempuan pula yang terlibat melakukan perbuatan yang haram ini lagilah menyedihkan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sian kat anak-anak, sian kat suami. Ya, suami yang telah pun bertumpuk semua bekerja. Tuan-tuan dimulai Allah sekalian, dulu-dulu bahaya perkara sedemikian berlaku, tuan-tuan. Dulu kalau berlaku mungkin boleh disembunyikan, tapi zaman sekarang orang tak malu, tak segan pergi pamerkan perlakuan buruk isi itu, pergi buat live pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang bakar jambatan teruslah, tuan-tuan. Syamsul Azman Osman, ahlan wasahlan semua. Munir Agani, barakallahu fikum, dekat Insta, dekat TikTok. Baik. Memang ada kejadian begini, na'udzubillah min zalik ini. Baik. Maka kadang-kadang dia boleh terpedaya di sebalik perbuatannya. Ia satu kebinasaan terhadap diri dan keluarganya. Dia juga menimpakan tadi keluarga anak-anaknya keburukan yang tiada penghujungnya, melainkan yang tidak diketahui melainkan Allah SWT sahaja. Ya, ada cerita yang kita dengar kadang-kadang anak itu keluar pergi kursus, pergi kuliah, bagaimana rupanya pergi ikut mana-mana orang lah, tuan-tuan. Ini kalau buat laporan di balai polis pun kehilangan anak perempuan, polis bertanya sungguh-sungguh, ni tuan puan hilang ke atau pergi ikut sesiapa ni? Banyak sangat kes macam ni, tuan-tuan. Ya, anak-anak perempuan ni kita kena ajar lah, kena talk sorry nasi dengan mereka lah. Anak-anak sekalian, kalau ada orang berkenan atau berkenang, siapa beritahu ke ayah. Tak salah pun ayah boleh pergi tanya ayah ibunya. Orang Melayu kata pergi cari timba, tak mengapa. Kalau itu hakikatnya, kita para ibu bapa ni pula kena prihatin lah pada keperluan anak-anak. Anak-anak dah menjangkau usia ke 20 tahun tu, dia kena standby je. Nampak mana-mana orang saleh, leka-leka pergi tanya lah, tuan-tuan ya, pada zina. Jangan malu-malu untuk berjumpa ke dengan adab kesopanan ke, macam Rasulullah SAW ketika diminati oleh Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ni merupakan seorang wanita berstatus janda. Nabi pula masih lagi orang muda, 25 tahun, jarak umurnya pula 15 tahun. Pun demikian, Nabi SAW akhirnya meraihkan kesopanan dan menyuruh pamannya pergi meminang bagi pihaknya. Gitu, tuan-tuan ni. Jadi kita ayah ibu kadang-kadang kena buat homework lah. Kena bertanya. Saya kagum dengan satu kisah dikemukakan oleh seorang yang saleh yang berkata, dulu masa dia nak mengahwinkan anak perempuan itu, dimbangi nanti tersilap orang, dikenal seorang daripada anak muridnya. Tapi agaknya anak murid itu pun miskin, tak tahu apa dalam fikirannya. Maka sang guru ni pun bertanya kepada anak muridnya, "Fulan, aku ada hajat dengan kau." Ni guru ni cakap dengan baik, kalau ada jodoh, Alhamdulillah. Kalau tak ada, Allahu Akbar. Apa dia, Tuan Guru? Sebenarnya aku berhajat untuk menawarkan kepada kau, hendakkan kau mengahwini puteriku. Kalau engkau terima, Alhamdulillah. Kalau tak ada, Allahu Akbar. Jangan disebabkan tawaran ini mengakibatkan di jiwa kau sempit, kerana kau dah ada perempuan dalam dirimu, siapa yang kau target. Maka disebabkan tawaran aku ini menyebabkan kau hilang punca, kau pun tak suka dengan aku, lepas ni kau tak datang kuliah aku. Jangan macam itulah. Buat tak ada apa-apa kalau tak jadi. Allah, Tuan Guru, tawaran diberikan sangat menarik. Allahu Akbar. Saya gembira, saya menerimanya dengan baik. Alhamdulillah, syukur. Akhirnya berkahwinlah dua mempelai ni, tuan-tuan. Maka kita, sang ayah, sang ibu, kena rajin-rajin lah pergi tempat para salihin. Mungkin dekat Facebook ni ke, kat TikTok ni ke, tempat pertemuan kita kat sini ke, mungkin boleh berbesan akhirnya. Kena bantu, tuan-tuan, anak-anak perempuan. Jangan biarkan mereka kadang-kadang tercari sendiri dan akhirnya terperangkap dengan orang yang tak dikenali dan boleh memudaratkan dia pada masa akan datang. Kita ayah ibu ni kena rajin tahajud lah, tuan-tuan. Bangun malam, doakan untuk anak-anak kita, supaya kelak mereka dijodohkan dengan orang yang salih, muslih. Rukiah Karim, Alwa Salam Nazri, Hamidah Aman, ya.
Kamu pula anak-anak perempuan yang pada hari ini usia telah pun melebihi 20 tahun, banyaklah contohnya bangun malam, banyaklah puasa sunat kalau boleh, ya. Doa kepada Allah SWT supaya dalam kehidupan ni dijodohkan dengan, dipinang oleh para salihin, muslihin. Bicara ni kita kena sampaikan tuan-tuan, kerana topik zina ni satu yang menakutkan tuan-tuan, sangat menakutkan hari ni. Dengan mudah saja orang melakukan perbuatan yang haram ini. Ada sumber-sumber mengatakan kadang-kadang pada hari ni orang perempuan pun dah jadi macam orang lelaki. Dia pun nak berhubung dengan orang lelaki macam cara tukar pakaian, pergi kedai tukar baju saja, begitu saja dianggap. Dan mudah sangat ke tahap macam tu. Ya. Kenapa, ya? Dapat melakukan satu untuk membetul apa yang kita cerita. Jadi kenapa? Kerana dia pun nak tunjuk karakter dia macam orang lelaki juga. Kalau orang lelaki boleh buat, kenapa dia tak boleh buat? Macam kat negara barat pada hari ini. Dah berjangkit pula ke negara timur, negara orang Islam pada hari ini. Tidak ada malu-malu, tak ada segan-segan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Ya. Baik. Zina adalah punca kepada permasalahan anak luar nikah. Ia merupakan satu bencana yang besar dan keburukan yang berluasa yang dilihat dari sudut-sudut berikut. Yang pertama, seorang wanita yang sudah bersuami bila menghamilkan seorang anak yang bukan daripada suaminya, tanpa ada seorang pun mengetahui perkara tersebut, ini berarti dia telah masukkan dalam keturunan suami, keluarganya, orang asing yang tiada kena-mena dengan mereka. Bahaya sangat tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Muhammad, betul, Muhammad Syazni. Kita ni biasa dengan orang yang kita kenal. Bagus, alhamdulillah, ya. Dulu belajar sama-sama ke mana tempat, kita kenal kawan kita, berhubung metro, pergi pula pertemuan alumni, tahu-tahu dia ada anak perempuan, kita ada anak lelaki, jodohkan. Kita tahu sahabat kita ni baik, isteri orang baik, berbiasa dengan orang baik-baik macam tu. Cari pula para ulama contohnya, orang yang ada nama, yang menjaga keturunannya. Bagus tuan-tuan, ya. Kita kena ambil kesempatan pada ini. Sebab program-program perkahwinan kita pergi dengan berbagai-bagai niat, tahu. Niat untuk memenuhi undangan, niat untuk jumpa dengan adik-adik, mungkin ada kat situ rahim, kaum keluarga. Niat juga untuk mencari bakal pasangan untuk keturunan kita yang baik-baik. Pergi ke kuliah, masih pergi tu. Ya, lepas tu kena ringan-ringan mulut lah, bertanya apa khabar tuan, puan, anak berapa orang. Kadang-kadang kita pun tak perasan orang kampung kita, dia pun punya anak yang bagus, boleh pula dijodohkan dengan anak kita. Besok raya tak payah susah nak pergi jauh-jauh. Rashid Abdul Rahman masalah ni. Ustaz kami saya CMS, ya. Ada orang kadang-kadang dia keturunan tertentu, dia jaga keturunan dia, kahwin sama kelompok dia sahaja. Ini berlaku kadang kepada masyarakat India Muslim, orang Arab, keturunan Arab, ya. Dia jaga betul keturunan dia, tak mau campur orang Jawa. Tak kisahlah tu. Yang penting kita berusaha untuk dapatkan anak-anak kita ni baik lelaki baik perempuan, pasangan yang selayaknya, ya, bagi mengelakkan perkara-perkara yang kita nyatakan di sini, tuan-tuan, ya. Akibat seorang perempuan yang telah berkahwin tiba-tiba berzina, maka dia telah membawa dalam rahimnya seorang yang bukan anak suaminya. Sedangkan perkahwinan tu disebut dalam Quran kan, mitsaqan ghalidha wa akhadtum minhu mitsaqan ghaliza. Jadi dalam bahasa Arab ni disebut mitsaq ghaliz, ini satu benda perjanjian yang berat. Mitsaqan ghaliza ni juga dikaitkan dengan Quran, dikaitkan dengan akidah. Jadi maknanya perkahwinan satu benda besar, kerana ia menghalalkan satu perkara yang sebelum tu haram. Pertemuan dua lelaki diharamkan dalam Islam, duduk berduaan lelaki perempuan diharamkan dalam Islam, melihat perempuan yang bukan mahram haram dalam Islam, melihat anggota-anggota yang tentu yang sifatkan sebagai perhiasan bagi seorang perempuan hukumnya haram. Tapi sebaik saja berkahwin semuanya dilupuskan, dirobohkan benteng dinding tersebut. Nampak tu sebab perkahwinan disebut dalam Quran sebagai mitsaqan ghaliza, satu perjanjian yang berat. Ya. Jadi bila seorang suami berkahwin dengan isterinya, ada adab, ada perjanjian yang dia kena penuhi. Begitu juga seorang suami, seorang isteri patut memenuhi hajat dan juga keperluan suaminya tanpa melanggar batasan-batasan tersebut. Zubaidah Abdullah, Al-Wasalam semua, Ruqyah Karim, Lija, Strawberry Mas, Pedas, insyaAllah, Jufri, Ridha Rahimah, Prada, Alifah Yusof, Huda Hashim. Jadi kita cerita perkara ini penting, nanti kita akan lihat bagaimana mengatasinya.
Keadaan ini akan menimbulkan berbagai bahaya bencana dan perbuatan haram. Si perempuan itu dan keluarga suami akan ditimpa keburukan yang keji. Si akan masuk dalam amaran keras yang disebut dalam hadis Nabi. Ya. Ayu imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai' wa lan yudkhilaha Allahu al-jannah. Mana-mana perempuan yang membawa masuk seorang lelaki dalam kumpulannya sedangkan dia bukan daripada mereka, maka dia tidak akan mendapat rahmat Allah sedikit pun, dan Allah tidak akan masukkannya ke dalam syurga. Ya. Jadi kita orang perempuan pun kena jaga-jaga diri kita. Zaman fitnah pada ini tuan-tuan, kita melihat kat Facebook, Insta, melihat kat TikTok, kita mungkin dipengaruhi oleh media sosial yang ada pada ini untuk menampakkan gentlemannya seorang lelaki itu. Kita pun seronok dengannya. Suami kita tak ada rumah, kita menerima kehadiran orang yang hantar barang delivery. Kalau dulu-dulu lagi bahaya tuan-tuan ya. Dulu-dulu kadang-kadang ada orang-orang asing yang datang pergi menjual kapet, jual kain apa kat rumah tu, suami tak ada rumah. Ya. Lihat pula kadang-kadang matanya biru, kulitnya putih, rambutnya pirang, macam orang daripada negara mana-mana ni. Maka terlibatlah seseorang perempuan itu dengan perbuatan zina dengan orang yang jual kapet ke rumahnya. Ini berlaku dulu tuan-tuan. Kalau dah berlaku perkara ni pada siapa sekalipun, wajib dia bertaubat kepada Allah SWT. Akhirnya dia pun mengandung dengan anak orang itu dan melakukannya banyak kali. Sekali mungkin tak melekat, ya, tapi dia berlaku beberapa kali. Maka lahirlah anak itu. Suami pun heran, macam mana buat anak ni boleh lain rupanya. Ya, macam mana boleh lain rupanya, takkan datuk nenek moyang beliau lah datang daripada belah-belah sana, blok-blok sana. Ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ni antara perkara yang berlaku ya. Baik, itu sebab kalau kita baca dalam sirah Umar radhiyallahu anhu, antara tindakan Sayyidina Umar yang sangat proaktif. Sayyidina Umar ni ya, pernah mendengar satu ketika seorang perempuan macam menyanyikan lagu lah, seolah menyanyikan lagu itulah. Masalah dipanggil sebagai berpuisi. Iaitu perempuan ni mengatakan yang mafhumnya, ya, aku berada seorang diri kat sini, aku merasa kerinduan yang amat sangat. Kalaulah tidak kerana iman, maka tentulah aku akan terlibat melakukan perkara-perkara haram kerana keperluan seorang perempuan pada suami. Maka Sayyidina Umar pun dapat tahu bahawa suaminya pergi berjihad. Kita ni orang lelaki kadang-kadang pergi kerja sekalipun atau pergi outstation, kena pada-padalah, jangan lebih-lebih pada waktu yang sepatutnya. Pulang segera kalau dah selesai. Kerana isteri kita perlukan bukan jubah yang kita bawa pulang daripada luar negara itu, atau handbag, dia perlukan kita sebenarnya. Terus terang dikatakan. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah pun bertanya kepada anak perempuannya Hafsah radhiyallahu anha, berapa lama seseorang perempuan itu boleh bertahan tanpa kehadiran suaminya. Lalu dia telah pun diletakkan satu hukum Islam. Maknanya seorang suami tidak boleh melebihi tempoh tertentu, tak boleh lebih 4 bulan. Kalau ada misi di luar negara, kalau kerja besar, mesti pulang. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah mengambil tindakan proaktif, iaitu memastikan dalam SOP penghantaran tenteranya ke mana-mana tempat, pelosok tempat dalam dunia pada waktu itu, iaitulah setiap 3 bulan tukar tentera balik, ganti yang baru. Kerana yang pergi itu ada keluarga yang ditinggalkan. Yang pergi bekerja ataupun pergi berjuang ni, dia tak ingat. Kadang-kadang sibuk, penat, satu hari bekerja, dia tak sempat nak fikir tentang perhubungan suami isteri. Itu mungkin begitu. Tapi yang isteri duduk kat rumah seorang-seorang, ya, kadang-kadang ditemani oleh TV pun, tengok pula cerita-cerita dalam TV yang dia pun tak sedar kadang-kadang. Ni kita cerita tuan-tuan, perkara berkaitan dengan iman tuan-tuan. Jangan pandang dia satu benda-benda yang tak penting ya. Tambah pula kadang suami itu kena penyakit tentu, kena kencing manis sebagainya. Maka keinginannya kepada perkara-perkara bersifat seksual ni menjadi dingin. Saya cakap bukan saya pakar seksual lelaki, bukan tuan-tuan, tapi kita kena sebutkan menerusi pembacaan ditulis oleh syekh-syekh Islam, contohnya Atiyas Saqar, ya, ditulis oleh para ulama Islam tentang perkara sedemikian. Ini satu benda yang perlu diambil tahu. Maka kena jaga kesihatan, jaga perhubungan dengan isteri. Ya, maka tuan-tuan, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah mengambil tindakan sedemikian, iaitu memastikan bahawa seseorang lelaki tidak berada jauh daripada isterinya melebihi tempoh tersebut. Kalau salah Fendi barakallahu fikum, Umar Fikri, Ruqyah Karim, Abdul Halim, Rahim Dahlan, kalau salah
Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihi sekalian, kena jagalah penampilan diri. Ini satu aspek lain pula. Kita nak isteri kita menyela, menawan, tapi kita sendiri pun boroi sebagai contohnya. Tak jaga penampilan diri. Maka perkara sedemikian, sebagaimana kita suka melihat isteri kita dalam keadaan yang cantik, maka isteri pun suka melihat seorang lelaki dalam keadaan serak. Bukan begitu? Ya, jangan sampai nanti isteri, terutamanya yang muda-muda ni tuan-tuan, melihat orang kat luar, oh handsome betul, delivery man datang daripada mana tu menghantar barang ke rumah. Lebih mempersonakan daripada suami yang boroi dan tak mau jaga penampilan diri. Bahkan orang bukan Islam ni kadang dibijak tu. Saya baca dalam majalah Ekonomis, kalau kita ni jenis berjambang, ya, kalau jenis rambut gugur, perlu ada jambang supaya ada keseimbangan, dia kata. Kalau orang tu rambutnya lebat, tak mengapalah, tak ada jambang pun tak mengapa. Macam tu sekali orang kafir buat penilaian. Tahu pakaian macam ni matching dia. Seluar macam ni. Ada yang tak syariat tu jangan ikutlah. Tapi nak ceritakan bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, sebagaimana aku suka melihat isiku berpenampilan menarik untukku, maka aku juga hendaklah berpenampilan seksi untuknya. Nampak tuan-tuan? Ya. Jadi tuan-tuan yang hati dan dikasih sekalian, gitu Puan Azizah, Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum, Nurim Abdullah, Ahlan wa sahlan semua yang hadir, Ruqyah Karim, tak sempat nak sebut nama semua. Moga ada manfaat pada perkongsian kita ni. Baik, jika suami meragui isterinya dalam keadaan tersebut, sama ada diterima kandungan itu atau akan mendedahkannya pada tekanan jiwa yang memungkinkan bertindak dengan bunuh dirinya atau membunuh anak atau isterinya, atau kesemuanya sekali. Kadang-kadang berlaku sedemikian. Suami mula ragu, dia tak tahu jalan keluar, dia bunuhnya, dia sepaknya perut bini dia mengandung itu kerana meragui kandungan itu daripada dia atau tidak. Ada berlaku. Ataupun dia tak peduli, dia lahir anak itu amat menyedihkan, dia tak peduli anak itu, dia anggap bukan anak dia. Lebih malang lagi tuan-tuan. Ada kajian pada hari ini menunjukkan bahawa buatan seperti yang dipanggil sebagai haruan makan anak itu, seorang suami atau seorang lelaki melakukan perbuatan yang haram pada anak perempuannya, sebenarnya anak perempuan itu bukan anak dia. Kalau anak dia, mustahil lakukan sedemikian kepadanya. Ada bukti yang menunjukkan bahawa kadang-kadang buatan bersifat haruan makan anak itu berpunca lebih awal daripada perbuatan itu sendiri berlaku. Mungkin si isteri itu pernah terlibat melakukan zina, dan anak yang dikandungnya itu, anak perempuan dikandungnya itu bukan anak suaminya, daripada lelaki yang lain. Ya, maka itu sebab lelaki yang menjadi suami itu mempunyai syahwat terhadap budak perempuan yang bukan daripada keturunannya. Allah, complicated tuan-tuan, complicated sangat. Itu sebab Allah menyatakan la taqrabu zina, jangan mendekati zina ni tadi. Mendekatinya, kata Dr. Latif Nabulisi dan tafsirnya, jangan dekati itu berarti pergi itu kepada perbuatan-perbuatan seperti itu sudah diharamkan. Apa contohnya? Melihat benda-benda yang haram, membaca peristiwa-peristiwa haram, menonton movie-movie yang haram, duduk dalam suasana yang menimbulkan syahwat kepada yang haram, hantar mesej-mesej yang haram. Ini semua adalah perkara-perkara yang menjerumuskan kita kelak dalam perbuatan yang haram itu tuan-tuan. Ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, masya-Allah, Umi Syamsiah. Baik, kalau dia tidak boleh menerimanya, lalu dia memilih li'an, iaitu bersumpah bahawa isinya berzina yang menyebabkan hancur kecainya keluarga. Bila berlaku li'an ni tuan-tuan, maka hakim akan memisahkan mereka dengan perpisahan yang tak boleh ditemukan balik semula. Dia lebih bertalak. Ya, furqah yang dimaksudkan hasil pada li'an ini menyebabkan mereka tidak boleh dipertemukan balik semula. Ya, betul pada ini. Ya, perempuan yang dimiliki Allah sekalian, kita berhias untuk suami kita, pakai lawa-lawa untuk suami kita. Ya, kita pun suami, jangan ketinggalan. Pakailah pakaian yang isi kita senang. Jangan pakai pakaian buruk dengan alasan tak ada yang kena berhias untuk aku. Sebenarnya kita pun kena berhias untuk isi kita, tuan-tuan ini mulia Allah sekalian. Ali Zali, Ali Azali, Salina Liman, Ahlan wa sahlan, Ruqyah Karim, Abang Ray, Kedai Idaman Suri, Ahlan wa sahlan semua sahabat ini mulia Allah sekalian. Saya baca lagi tahu, tuan-tuan dapat maklumat lebih lanjut, baca dekat buku ni, Keindahan Islam. Dekat www.tagabiru.com.my. Buku ni baru saja diterbitkan semula. Dulu terbitkan, sekarang terbitkan lagi sekali. Sambutan yang baik pada buku ni karangan Syekh Datuk Dr. Abu Anas Al-Madani, guru kita daripada Pondok Sungai Durian. Baik,
Yang ketiga, seorang wanita yang tidak bersuami tentu akan mendapat aib dan malu sebab kandungan tersebut. Dia akan berada dalam dua persimpangan, satu daripada dua perkara. Sama ada dia membunuh, iaitu menggugurkan kandungannya. Allahu Akbar, sian baby yang tak bersalah tu ya. Berapa harga dia? Harga dia berapa ni? Harga dia RM42. RM42. Ni buku ni, Keindahan Islam tajuknya. Bagus sangat. Dia berbentuk makalah-makalah tentang peristiwa-peristiwa yang ataupun insiden-insiden, isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Diagram dia, topik-topik dia menarik supaya kita boleh menjawab isu-isu yang berlaku dalam kehidupan pada ini. Ya. Suami kalau kat rumah janganlah asyik pakai pelikat, tak baju, seluar saja tanpa baju. Biarlah pakai sempurna. Ya, Seni Ahmad. Ya. Pakaikan pelikat pula, perutnya boroi ke hadapan. Exercise lah supaya perut tu tak nampak. Ya. Tak semestinya jadi six pack kan. Tapi kena, ni bukunya, lisan ni bukunya. Keindahan Islam. Keindahan Islam ada masalah semua. Baik. Betul tu. Jadi ataupun dia milih untuk melahirkan anak itu, kemudian membuangnya atau membelanya di sisinya. Jadi buatan membawa anak yang tidak tanpa suami ini, suami yang sah ini akan mengakibatkan ejekan orang ramai, celaan, penghinaan. Ya, minyak wangi orang perempuan boleh pakai. Hukum pakai minyak wangi boleh pakai kat rumah sama dengan suami, anak-anak. Kalau kita pakai, dalam hadis mengatakan ayum ra'atin ta'attarat fakharajat min baitiha fawajada alqaumu rihaha faka'annaha zaniyatun. Mana-mana perempuan yang memakai wangi-wangian keluar dari rumah dan orang ramai menghidu bau harumnya, dia seolah-olah di kalangan orang yang berzina. Ya. Keindahan Islam bincang tentang apa? Kedai Ida Mansuri. Banyak topik dia, saya bacakan sikit Topik ciri-ciri Islam, akidah, ibadah, kekeluargaan, perkara-perkara bersifat larangan seperti sihir, zina, liwat, tabaruj, pergaulan, ya. Kemudian ada cerita bab perundangan, politik, akhlak, sifat-sifat Nabi, ya, banyak perkara-perkara yang berkaitan kehidupan kita pada hari ini. Seperti sifat Nabi ini bersifat benar, rahmat, sabar, tawaduk, macam mana mengamalkannya, menyebarkan salam, berlaku baik pada jiran. Ini semua perkara-perkara yang sentuh dalam buku ni. Ya, makalah-makalah pendek, straight to the point, yang mana ya, kita perlu tahu dan perlu sampaikan. Baik Ustaz ni, para isteri dekat rumah jangan pakai baju kelawar je, terbang je dari rumah kalau koyak. Ya. Jadi pakai pakaian yang menarik, yang lawa pada suami, disenangi oleh suami. Dan bagi kita, jika pakai parfum keluar rumah untuk elak bau badan, boleh. Ya, elak bau badan, bukan tujuan untuk berwangi-wangian. Jangan sampai bau itu terbit dan menarik perhatian orang ramai. Kalau untuk menghilangkan bau badan tanpa bau yang keluar dan menarik perhatian orang, tak mengapa. Ya. Baik ya. Inilah dia, jangan menarik orang lelaki yang bukan mahram kepada kita. Ya, perempuan yang dikasihkan. Ada sebahagian mereka yang keluar rumah bukan main lagi tabarusnya. Ini semua adalah perkara-perkara yang diharamkan. Tapi untuk suami kat rumah, simple je dia pakai. Gitu juga kita suami kan, keluar rumah kemain lagi baju, kemas dengan necktie-nya, dengan apanya, coat-nya. Tapi kat rumah pakai ya, apa benda kita nak sebut tak kerti lah. Tak boleh. Maka kita kat rumah pun kena pakai yang segak, yang menarik, yang disenangi oleh isteri kita. Kalau boleh suruh isteri kita belikan baju untuk kita. Apa yang awak suka abang pakai, beli kan. Begitu Kerana kita ni orang lelaki kadang lebih kurang je. Baju dah 20 tahun, 30 tahun tak nak ganti. Salah tu. Yang 20-30 tahun tak nak pakai tu, pergi hantarlah ke mana, recycle ke, orang perlukan ke. Ada orang perlukan. Ya. Sekarang ni zaman semua ada lori yang ambil barang recycle pula, mudah-mudahan dimanfaatkan orang. Kita nak bagi orang pun tak teramak, dah pakai 20 tahun. Kita suka baju tu, tapi bini kita meluat tengok kita pakai. Maka tuan-tuan ni boleh kasihan, kita elakkan daripada pakai semikian. Kerana bukan saja kita menyenangi isteri dalam keadaan penampilan yang untuk kita, dia pun ada hak untuk minta kepada kita penampilan yang menarik. Boleh itu. Ya, Al-Wasalan, Aim Katiman, Ruqyah Karim, Al-Wasalan, Wajimat. Yelah, jimat tu jangan sampai kedekut lah. Nanti pergi haji, musim haji ni kan, kita tengok ramai orang share gelas dengan isteri, minum segelas. Ya Allah, kat Malaysia pun tak buat. Satu gelas minum sesama. Bagusnya romantiknya. Padahal bukan romantik, kedekut. Ya, kena tengok dia Riyal lebih tinggi pada RM,
maka takut beli barang makan botak pula kepala, maka beli lagi lah, share dengan bini. Kedekut namanya. Jangan macam tu para suami dimiliki Allah sekalian. Dengan orang lain kau main pemurah lagi, isteri kau kedekut. Tak boleh gitu Bagi pada isteri kita lebih besar pahalanya daripada kita belanja orang kat luar, tahu. Baik. Ya, apa seterusnya? Dalam kedua keadaan itu, si anak tadi akan hidup dalam keadaan malang. Yang pertama, digugurkan, dibuang, dibunuh. Yang kedua, ditinggalkan. Maka ini adalah perkara yang berlaku kepada setengah daripada masyarakat. Dan anak itu mengalami zaman yang gelap. Persekolahannya, romantik apa kedekut. Ya. Persoalannya, bila anak ni masuk ke sekolah besok, dia akan jadi bahan ejekan, bahan mainan. Sian kat budak-budak macam ni, kadang-kadang kita kenal Baik, ini adalah satu rentingan syaitan dan perbuatan jenayah yang bawa natijah lahirnya si anak yang bakal mengarungi kesukaran. Kadang-kadang dia boleh terpesong sebab kerosakan asal usulnya. Kemungkinan tiada pemanduan untuknya, tak ada contoh untuk dia ikuti. Sian kat budak-budak macam ni. Dia tak bersalah tau, dia ibaratkan yang putih lahirkan, tapi kerana tak ada bimbingan, tak ada siapa nak tunjuk jalan. Dia lelaki, dia patut ada ayah yang mengajar dia di kehidupan, tapi tak ada orang nak buat macam tu, pakcik-pakcik. Tak ada sistem sokongan, kerana dia pun tak tahu asal usulnya. Tuan-tuan daripada zaman sebab ni, terima kasih Gemini Umi Syamsiah. Okey, baik Jadi dalam keadaan ini, bahaya implikasi yang kita kena nampak, kena cerita tahu pada anak-anak. Kita jadi ayah, jadi ibu ni, kena usrahkan buku ni untuk mereka, tahu. Ni malam ni nak tidur, lepas maghrib, lepas makan ke, panggil anak-anak, jam ni ayah nak cerita tentang bahaya zina. Korang kenapa? Ayah yakin korang nak, tapi zaman yang menyaksikan manusia terlibat melakukan perkara ni terang-terangan, ayah takut kalau terlibat. Mungkin dia duduk satu college dengan kawan-kawannya, bawa masuk jantan mana-mana. Mungkin dia bersama dengan kawan-kawan lakinya, dia duduk satu rumah dengan siswa-siswa, tapi siswa ni terlibat clubbing dan akhirnya menjurus kepada perkara-perkara semikian. Jadi kena ajar tuan-tuan. Iman pada hari ni tuan-tuan nipis sangat, lebih nipis daripada kulit bawang, tahu. Maka kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam hidup ini kena terang pada anak, kena cakap. Jangan anggap dia faham, tolong jangan anggap anak-anak ni faham, tahu. Anggaplah dia tak tahu apa-apa. Walaupun kau dah masuk universiti nak, kau for flat paisa, saya nak suruh pada kau nak cerita ni, dengar baik yang lelaki baik, yang perempuan baik, yang asrama baik. Ini bukan orang college, bukan universiti yang terlibat. Budak-budak sekolah menengah pun balik kadang-kadang melakukan perkara yang haram sama mereka. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita punya tanggungjawab untuk menyampaikan perkara ini. Jangan pandang perkara ni remeh, jangan pandang perkara ni kecil. Baik, seorang wanita yang tidak bersuami tapi tidak hamil dengan sebab buatan zinanya, dia juga akan terjerumus dalam beberapa musibah. Antaranya bagi seorang perempuan, aset utama dirinya adalah kehormatan diri. Apabila dia telah kehilangan perkara ini sebab buatan keji dan mungkar, golongan lelaki akan lari daripadanya, tidak menyukainya, akan merendah-rendahkannya. Jadi orang perempuan walaupun dia tidak mengandung, akan melakukan perbuatan haram ni, tapi mahkota dirinya, kemuliaan dirinya sudah pun diragut, hingga mengakibatkan lelaki-lelaki beriman yang baik-baik tidak akan mendekatinya. Mudarat besar baginya. Dengan siapa dia nak berkahwin selepas itu? Oleh itu dia akan hidup dalam suasana kotor dan keji akibat dosanya. Boleh jadi dia bertawab kepada Allah, Allah mengampunkan dosanya. Cuma suara-suara sumbang akan terus kedengaran oleh kaum lelaki, tidak menginginkannya, tidak mahu berkahwin dengannya. Kadang-kadang terjadi semikian. Nak kahwin dengan fulana. Fulana bukan main raga, bukan main gedik lagi. Jangan kahwin dengan dia. Akhirnya dia oleh kerana buatan dosa yang dilakukan itu, terpalit maksiat tersebut pada dirinya, hingga sukar untuk dikahwini orang pada masa hadapan. Nampak jadi tuan-tuan, buatan zina telah menjatuhkan nama baik keluarganya. Orang yang akan memerli dan memandang hina pada mereka. Dan lelaki yang pernah melakukan zina dengan perempuan tersebut mungkin akan mencari hela untuk memudaratkannya. Mereka akan terus mengambil peluang untuk melampiaskan hawa nafsunya. Sekalipun jika Allah telah menutup aib perempuan itu, dia bertawab kepadanya, maka dia terus menjadi target ramai lelaki tersebut. Tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi ada orang kadang-kadang dia tetap nak pada perempuan yang pernah dizinainya itu, kerana dia beranggapan perempuan itu perempuan murahan, pada perempuan itu telah bertaubat.
Dan dia akan cari untuk melampiaskan hawa nafsu ni. Dia akan ketagihan dengan perempuan tersebut. Betapa banyak rumah tangga yang menjadi porak-poranda kerana perbuatan zina didedahkan oleh orang yang sama-sama melakukannya dahulu, supaya perempuan tersebut kembali melakukan dosa lamanya, atau semata-mata untuk merobohkan rumah tangga tersebut. Kita dengar kes-kes macam ni pun berlaku. Itu perempuan tu zaman mudanya mungkin dia ranggi, mungkin dia ragat, mungkin dia jahiliah, lalai. Kemudian dia berkahwin, dia bertawad berkahwin. Tapi malangnya lelaki yang pernah melakukan perbuatan haram dengannya tidak mahu bertaubat. Maka dia pun menghubungi suami perempuan itu, menceritakan latar belakang perempuan, sampai lelaki tersebut tidak bertahan dan menghalau perempuan itu atau menceraikannya. Kerana orang yang telah melakukan maksiat ini, dia tidak akan redha untuk membiarkan orang lain bertaubat. Itu falsafahnya, itu polisinya. Sebagaimana syaitan tidak mahu melihat kita masuk syurga, maka demikian juga syaitan-syaitan manusia yang ada keliling kita ni, dia tak mahu lihat kita kembali ke pangkal jalan. Bahaya sangat, tuan-tuan. Itu sebab dalam maksud hadis kita dapat lihat orang melakukan perbuatan haram ni, kalau dia bertaubat, dia sepatutnya pindah ke tempat lain. Jangan kekal di tempat lama, kerana tempat lama tu mungkin mendedahkan sekali lagi untuk terlibat melakukan yang haram yang pernah dia bertaubat dahulu. Begitu psikologinya, ada kesan, tuan-tuan ni boleh jawab sekalian. Okey. Maka perempuan tersebut akan berada di antara dua pilihan yang menghancurkan, iaitu sama ada dia hidup dalam keadaan kekal melakukan zina bersama dengan orang yang telah pun mengaibkannya itu, ataupun dia hidup dalam keadaan menjadi mangsa kepada kemarahan suaminya. Ya Allah, bahayanya, bahaya sangat. Tolonglah tuan-tuan, bacakanlah bahan ni kepada anak-anak perempuan kita, kepada isteri kita, kepada pekerja-pekerja kita, kepada orang-orang nak mendengar kata-kata kita. Sampaikanlah perkara ini bahaya sangat, tuan-tuan. Dan tidak hanya maksiat ini mengakibatkan macam-macam komplikasi yang tidak berkesudahan. Itu sebab kata para ulama macam Muhammad Ali Tantawi, bahawa melakukan kejahatan, kemaksiatan itu nikmatnya sesaat, susahnya berabad. Dengar baik, melakukan dosa-dosa besar, maksiat-maksiat yang Allah haramkan ini, nikmatnya sesaat cuma, tapi dosanya dan juga azabnya berabad, tidak bernokta, tak berkesudahan. Jadi tuan-tuan dan puan, takut perkara ini berlaku, sampaikanlah kepada orang yang kita sayangi. Bacalah buku ini untuk mereka. Jangan baca bedtime story, cerita Cinderella, cerita apa kepada anak-anak. Bacakan mereka universiti panggil semua, serahkan, sekolahkan mereka semula dengan bahan-bahan yang berguna macam ni, tuan-tuan. Jadi terima kasih sekali lagi atas kehadiran tuan-tuan. Cukuplah setakat ini dulu. Yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan milik manusia. Pagi esok saya ada kuliah subuh insya-Allah di Masjid Bangsa. Bagi siapa yang berkesempatan, bolehlah hadir di Masjid Bangsa. InsyaAllah pagi esok kita bincang tafsir surah Duha. InsyaAllah saya akan buat siaran secara live pagi esok, insyaAllah. Bagi tuan yang kesempatan boleh hadir. Terima kasih. Dapatkan buku ni, manfaat banyak padanya. Dan satu lagi yang terakhir saya sebut, tuan-tuan minat untuk melakukan ibadah korban. Kami sedang mengumpulkan bantuan untuk melakukan ibadah korban dekat Syria. Harganya mahal, kerana Syria ni negara pasca peperangan, maka harga barang mahal. Ramai orang tak ada kerja, dan kita bimbang pada hari ini orang perempuannya terpaksa menjual kehormatan diri lantaran desakan hidup yang ada. Suami dah mati, mungkin tak ada orang lelaki tempat bergantung, maka ada sebahagiannya kita bimbang, tuan-tuan, terjebak melakukan perkara haram untuk mencari sesuap rezeki. Maka bagi tuan-tuan yang berkesempatan nak melakukan ibadah korban, kami masih lagi membuka untuk ibadah korban dilakukan di Syria. Cuma harganya mahal, kerana dia tak sama dengan negara lain, kerana kita dah mendapatkan harga daripada pembekal. Harganya sebanyak RM1,450 satu ekor kambing. Di Syria kami tak ada unta, kami tak ada lembu, yang kami ada cuma kambing saja. Kambingnya besar insya-Allah. Kami telah lihat, pastikan menerusi Syekh Quraim Rajih, pakar Quran di taraf dunia, satu-satunya antara yang tinggal di dunia. Maka Syekh Quraim Rajih ini menjadi antara kami dengan masyarakat Syria untuk menghantar bantuan, termasuk ibadah korban yang tuan-tuan bakal lakukan ini. Satu bahagian RM1,450. Alhamdulillah, Datuk Fadilah Kamsah pun telah mengumumkannya dalam TikTok. Anda boleh tengok TikTok anda, tuan-tuan boleh ikut tengok. Yang belum jadi follower, boleh jadi follower. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh anda kongsikan bersama kalian.
Dan bagi mereka yang minati untuk dapatkan doa, fakta dan juga apa yang kita pelajari kat sini, tolong masuk Telegram sahabat Ustazah Hazan. Ustazah nulis rajin mencatat doa, fakta yang kita pelajari dalam kuliah-kuliah ni. Jadi jangan lepaskan peluang, masuklah dalam Telegram sahabat Ustazah Hazan untuk mengetahui lebih lanjut berbagai perkembangan dimaklumkan kat situ. Nota, doa, fakta semua di situ. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Sang Izzah. Saudara-saudara, terima kasih. Terima kasih sahabat kat TikTok. Tias Store. Terima kasih. Farhan Afnan. Terima kasih semua. Terima kasih. ZA55 okay. I'm QRRSVD. Terima kasih. Umi Syamsiah. Terima kasih. Mudah Hamzah. Terima kasih semua. Terima kasih sahabat kat Insta. Barakallahu fikum. Hanino. Terima kasih kerana menyebarkan kalimah Allah ni, menyampaikan kepada orang kat luar tentang kuliah yang kita adakan. Musikamat. Terima kasih. Marauf. Terima kasih Lisa. Jumpa lagi esok insyaAllah ya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت بقوم فتنة فتوفنا اليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب وحب عمل يقربنا إلى بك. ولا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل منكم. Terima kasih semua. Ya, terima kasih Farhan. Terima kasih Mustika, Ajah, Syuhaida, terima kasih Nusra, Kama, terima kasih Nuaizatin, Nabiha, Nazruf, terima kasih semua. Jumpa lagi esok insyaAllah ya. Si Fatimah, Puan Kamisa, terima kasih. Terima kasih atas sokongan kalian. Tanpa kalian tak ke mana lah ni. Terima kasih yang belum menjadi sahabat dekat TikTok, kat Facebook, kat Insta, boleh buat demikian. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.